Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 89. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Rawahu Muslim. Bab bayan annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan dapat memasuki syurga sehinggalah kamu beriman, yakni sehingga kehidupan kamu memenuhi tuntutan iman, dan kamu tidak akan menjadi orang beriman sehingga kamu berkasih sayang antara kamu. Tidakkah saya memberitahu kamu amalan yang jika kamu melakukannya akan wujud kasih sayang antara kamu? Amalan itu ialah menyebarkan salam antara kamu. Riwayat Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshus salam kai ta'lu. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkanlah salam supaya kamu menjadi tinggi mulia. Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, hak orang-orang muslim. Hadis yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tadkhulunal jannah, kamu ni semua wahai umat aku tidak akan dapat memasuki syurga hatta tu'minu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memasuki syurga melainkan orang-orang yang beriman. Sehingga kamu jadi orang yang beriman baru masuk syurga. Maksudnya manusia yang tak ada iman dalam diri dia memang takkan masuk syurga. Kemudian Nabi kata, wala tu'minu, dan kamu untuk jadi orang beriman ini macam mana cara dia? Kamu tidak akan menjadi orang beriman hatta tahabbu, melainkan kamu berkasih sayang. Satu, nak masuk syarat nak masuk syurga kena orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, untuk jadi pula orang beriman tu kena macam mana? Hatta tahabbu, kamu kena jadi orang yang sifatnya berkasih sayang. Kemudian kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum. Adakah kamu nak tahu, aku tunjuk, aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang mana apabila kamu buat benda itu, tahabbabtum, kamu akan menjadi golongan orang yang berkasih sayang. Bila kasih sayang akan jadi beriman, bila beriman dapat masuk syurga Allah. Jadi bagaimana nak membina kasih sayang itu? Nabi mengajarkan tahabbabtun. Nabi mengatakan, para sahabat kata ya, Nabi menyebutkan afshus salam bainakum, hendaklah kamu menyebarkan salam di antara kamu. Syarat untuk masuk syurga Allah tu yang pertama kena beriman. Nak jadi beriman kena berkasih sayang. Cara nak berkasih sayang Nabi ajar ialah afshus salam. Hendaklah kita ni menyebarkan salam, bagi salam. Jumpa je orang bagi salam. Dia ada adab-adab salam. Jumpa je orang kita kena bagi salam. Kalau orang yang berjalan, orang yang berkenderaan besar, dia kena bagi salam pada orang yang berkenderaan kecil. Orang yang berjalan, dia kena bagi salam pada orang yang duduk. Orang tua kena bagi salam, budak kena bagi salam pada orang tua. Tu. Orang yang sikit kena bagi salam pada orang yang ramai. Kita masuk sesuatu tempat, kita bagi salam pada orang yang berada dalam tempat itu. Kita masuk rumah, bagi salam. Keluar rumah pun bagi salam. Tak kira ada orang ke tak ada orang dalam rumah tu, kena bagi salam. Masuk salam, tak ada orang dalam rumah, kita bagi salam. Keluar rumah pun tak ada orang,
bagi salam juga. Ini adab apa nama dia, salam yang kedua itu yang dikatakan afsyus salam, supaya dia membina kasih sayang. Banyak kelebihan salam, sehingga kan kalau kita tengok dalam Quran, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan bahawa kita nanti bila dah berada dalam syurga Allah, tak ada benda lafaz yang boleh kita nak sebut, nak tunjukkan betapa kita ini seronok masuk syurga dengan nikmat, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada ahli syurga. Tak ada perkataan yang boleh kita ungkapkan, melainkan kita kata salam, salamun alaikum, salamun alaikum. La yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. La yasma'una fiha, kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendengar di dalam syurga nanti perkataan yang lara. Perkataan lara, maksudnya yang masuk syurga Allah ni dia tak ada sifat buruk, sifat dengki, hasad, tak ada dia. Benda lara kita tidak akan dengar dalam syurga Allah. Illa qilan salaman salama, melainkan yang kamu dengar perkataan daripada ahli-ahli syurga ni, dia akan kata apa? Salam, 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 ucapan sejahtera. Kita jumpa kawan, jumpa jiran, orang depan, orang belakang istana kita hanya mengucapkan salam. Nak tunjuk dah tak reti. Kalau kita dekat dunia ni kita ucap tahniah, 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 tahniah bila orang dapat sesuatu kan. Tapi bila masuk syurga Allah nanti, tak reti nak ucap apa, sebab nikmat yang ada dalam syurga itu mala ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok nikmat itu, wala udhunun sami'at, dan juga telinga tak pernah dengar nikmat itu, wala khatra ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati kita nikmat begitu. Jadi bila bagi nikmat yang begitu, kita tak reti nak cakap apa, melainkan salam, 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 sejahtera. Itu ucapan orang dalam syurga. Dan Nabi ajar kita dekat muka bumi ni, sebelum kita pindah ke dalam syurga Allah, kita kena tahabbu, membina kasih sayang supaya jadi orang beriman. Cara dia, kita kena afsyus salam. Dan Nabi ketika mana awal dia sampai ke Madinah, antara benda yang Nabi ajar ialah afsyus salam, ialah sebarkan salam. Sebab salam ini dia membina kasih sayang antara kita. Jadi tuan-tuan, sayang, sehingga kan ulama dia bahas, kalau kita jumpa orang tu berkali-kali dalam waktu yang singkat, kena bagi salam tak? Ulama dia kata kena bagi salam juga. Sekejap jumpa bagi salam, orang pusing, jumpa lagi bagi salam lagi kan. Letih gitu kan. Jumpa lagi kena bagi salam. Sekejap jumpa bagi salam. Ada pandangan begitu, betapa salam tu penting, penting. Tapi agak-agak lah kan. Nanti kejap bagi salam, tengok kesesuaian lah kan. Tu ada perbahasan ulama. Tapi asasnya begitu. Sebab salam ni dia menjarak, menghilangkan jarak hubungan antara orang yang atas, orang yang bawah, orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang. Jadi salam tu dia membinakan kasih sayang. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, kita faham, jadi kita amalkan. Selalulah kita kena bagi salam. Salam tu dia merupakan doa kepada kita semua, insyaAllah. Kita saja ini, wallahu a'lam. Subhanakallah wa asina ila allazina amanu wa sallallahu